Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasuli rabbil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnatihi ila yaumiddin, amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para jemaah, para pencinta ilmu, para pencinta Al-Quran dan juga sunnah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla pada pagi Jumaat yang ceria ini, 10 hari bulan 1 23, bersamaan dengan 26 Rabiul Akhir 45, kita teruskan pengajian kita dalam buku Islam adalah Cara Hidup. Islam adalah cara hidup yang membincangkan tentang prinsip Islam yang dibina di atas asas at-taisir wa adamil haraj. Mudah, tak ada susah. Jadi sekarang ni kita belajar tentang ustaz kata, Abu Anah kata tak ada susah. Ni kita kena bangun subuh ni. Mari musim hujan pula sejuk, nak ambil wudu, tengah mengantuk kena pergi masjid, tak susah ke? Sekarang ni kita akan belajar. Tengok tajuk besar kita ni duduk di muka surat 38. Tajuk besar di muka surat 38, garis panduan kemudahan. Dia panggil Dawabitut Taisir. Dawabitut Taisir. Dalam hukum Islam ini ada garis panduan. Kita nak ambil mudah, ya nak. Ada 8 syarat. Tidak kata asal ke berasa payah ke pakai tak payah buat. Tak. Ada 8 syarat. Syarat yang pertama, mesti berlandaskan Al-Quran dengan sunnah, bukan ikut nafsu kita, tidak. Syarat yang kedua, tidak bertentangan dengan nas syarak. Kalau bertentangan, tak boleh taisir. Syarat yang ketiga, mesti terikat dengan matlamat asas syariat. Dia panggil maqasidus syariah, yang bertepatan dengan nas. 3. Itu kita dah bincang dalam siri lepas. Sambungnya kita pada hari ini muka surat 44. Tengok pelajar, muka surat 44, iaitu terdapat keyakinan bahawa memang berlaku masyaqqah, berlaku kepayahan dan memerlukan kepada taisir, memerlukan kepada kemudahan. Maknanya ulama yang nak mengeluarkan pandangan fatwa ini, dia kata masalah ni memang susah, perlu kepada rukhsah, baru boleh. Ya, kalau tidak orang pakai kata gitu, susah ni, habis pakai susah lalu. Dia ada dawabit, ada syarat. Tengok kitab kita muka surat 44. Masyaqqah itu satu sifat yang tidak tetap. Masyaqqah, susah ni tak tetap. Sebab berbeza antara seorang dengan yang lain. Kita kata masyaqqah ni, orang ni kata payah, orang ni kata okey je. Kita nak kata macam mana? Keadaan dan masa yang berlainan sama juga. Keadaan sini biasa macam ni, keadaan di tempat ni mungkin tak biasa. Tahapnya juga berbeza, maka hukum mengambil rukhsah, kelonggaran juga berbeza. Jadi tak sama. Sebab tu salah satu daripada sebab boleh qasar solat, iaitulah musafir. Betul? Musafir boleh qasar. Musafir yang cukup marhalah boleh qasar solat, boleh jamak solat. Ada orang kata, saya okey je musafir, tak letih pun, naik kereta pula aircon. Dia jangan main. Sekarang ni dia ada kursi, dia panggil kursi, apa dia panggil, pilot ke ada. Hak boleh duduk nyana, tidur guling. Mana agak payah ke tak payah?
Ada orang naik kursi kekah keku, kerai punggu nak turun kereta tu nak kata. Dah spray mati. Adakah orang hok kursi sedak ni kereta besar tak ada masyarakat kita telak? Maka para ulama mengatakan as-safaru mazinnatul masyaqqah. As-safaru mazinnatul masyaqqah, mana musafir itu salah satu daripada punca susah. Kita selalu musafir dengan kapal terbang, dengan track, dengan flight. Payah, walaupun nampak senang, nampak ya senangnya. Nak boleh naik kapal terbang tu beratur kita punya tu, kemudian waktu delay pula, waktu tak tahu pukul berapa. Jadi sangat penting untuk mendapat rukhsah solat jamak qasar. Bahkan dalam waktu yang sangat terdesak, dengar ni, waktu yang sangat terdesak, maka timbullah solat hormat waktu. Solat hormat waktu ni bukan boleh bermudah-mudah gitu ya, sangat terdesak baru boleh. Maka itu dia panggil as-safaru mazinnatul masyaqqah. Tak boleh nak tengok orang dengan orang, kena tengok kepada umum masalah itu. Jika kelonggaran ini tersebar luas, masyarakat akan menganggap ia suatu yang diharuskan oleh syarak dan akan dijadikan perkara itu sebagai adab biasa dalam kehidupan mereka. Sebagai agama yang syumul, Islam tidak sekali-kali memberatkan atau menyusahkan umatnya. Islam menyediakan hukum rukhsah. Pelajar tulis lah, rukhsah mana keringanan, kelonggaran, kemudahan, dan mengambil kemudahan dalam perkara yang tidak mampu dilakukan oleh umatnya. Kerana itu, bukan semua masyaqqah itu boleh diambil kelonggaran. Bukan kata masyaqqah ni pakai beres saya kenduri anak hari ni, berarti masyaqqah lah, pakai jamak selalu, qasar la. Dia ada dawabit. Al-Syekh Al-Imam Izzuddin bin Abdul Salam rahimahullah dalam menyatakan hal ini menyebut masyaqqah itu terbagi kepada dua. Izzuddin bin Abdul Salam, dia ada sebuah kitab dia cantik, tengok nama dia bawah tu, Qawaidul Ahkam fi Masalihil Anam. Kitab dia cetakan baru ni 2 jilid, comel kitab ni. Pelajar-pelajar ia nak mendalami isu maqasidus syarak, dia kena ngaji kitab ni, kena belajar. Maka Izzuddin Abdul Salam membahagikan masyaqqah kepada 2 kategori. Yang pertama, masyaqqah yang tidak dapat dipisahkan daripada ibadat. Tak ada langsung, susah. Seperti mandi wajib. Orang ni bermimpi atau berhubung dengan isteri dia pada waktu malam, subuh esok hujan lebat ataupun turun salji sejuk sangat-sangat, tapi dia kena mandi juga walaupun sejuk, sebab sejuk itu masih lagi dalam skop kebiasaan manusia. Kecuali orang yang tak biasa perlu kepada air panas sebagainya, maka ataupun kena berwuduk, terutamanya pada waktu subuh di tempat yang mengalami musim sejuk yang melampau. Ini contoh. Jadi kita kena semaya juga, kena ambil wuduk juga. Berpuasa pada waktu musim panas di negara gurun, negara padang pasir, panas weh. Bermusafir untuk menuntut ilmu, kesibukan haji yang tidak dapat dielakkan dan seumpamanya. Haji ni orang ramai, ada orang ramai sibuk tak payah pergi lah, awak kena pergi walaupun ramai. Jadi kerana tu kerajaan Arab Saudi buat satu kota had supaya tidak terlalu ramai. Dia buat had, maka had itu termasuk dalam dawabit daripada maqasidus syarak. Itu dibenarkan. Jangan kata pandai-pandai nak hak. Kalau tak hak seperti sekarang ni, tak ada kota seperti sekarang ni, kita tak tahu nak hidup mana. Mekah akan tidur atas jalan raya, tandah pun tak cukup, banyak masalah. Jika masyaqqah ini diambil kira untuk dihilangkan, maka hilanglah kemaslahatan dan kelebihan ibadat serta ketaatan pada setiap masa. Tak ada ke? Semua payah pakai berhenti. Juga terlepaslah kita daripada pahala yang dijanjikan oleh Allah selama kita hidup di dunia ini.
Banyak pahala. Nabi kata di antara pahala besar isbaghul wudu alal makarih, ambil wudu ketika sukar. Air payah ke, air sejuk ke, kita ambil wudu. Oh, besar pahala daripada ambil wudu ketika tak sukar. Jadi kalau kita kata masyakkah ni langsung tidak ada, awak nak makan susah ke senang? Nak makan payah ke susah? Oi, bukan main susah. Zaman kita hari ni zaman blender, zaman termomik. Hai, termomik. Awak kenal termomik? Ada rumahmu? Ada termomik. Oh, dia masuk dia gitu. Ada budak-budak ni bisa dia. Tak. Zaman dulu Allahu akbar. Sampai Z. Nak menanam ambil padi, dia panggil tumbuk dulu. Kau dia panggil nak keluar nak buat dia punya kulit. Kemudian ambil pula bawang, kena koyok, tumbuk, banyak masyakkah. 3 jam baru boleh makan. Lah ni tak ada masyakkah sikit sebab pergi beli kedai banyak, tapi masyakkah juga fulus habis. Jadi kalau gitu tak usah makan gitu kak. Tak payah makan sebab masyakkah. Betul? Tak betul. Sama juga, tak payah solat lah, payah lah, kena solat. Jadi masyakkah yang biasa tidak digugurkan. Masyakkah dalam ibadat tak boleh nak lari dah. Itu untuk pahala kita. Yang kedua, masyakkah yang biasanya terpisah daripada ibadat. Apa dia? Masyakkah ini terbahagi kepada beberapa jenis. Bagi pula. Yang pertama dia panggil masyakkah yang berat. Masyakkah ni berat. Setara mana berat? Sebagai contoh, kalau kita buat juga takut hilang nyawa, ini berat. Binasa anggota, rusak anggota kita. Maka masyakkah begini boleh membawa kepada keringanan dan rukhsah, boleh kita ambil ringan. Hal ini kerana menjaga diri dan anggota untuk keperluan maslahat dunia dan akhirat adalah lebih utama daripada membiarkannya binasa dalam mengerjakan ibadat. Maka ibadat boleh ditangguhkan. Contohnya berhenti solat untuk menyelamatkan orang yang sedang kelemasan. Kita tengah semaya, Allahu Akbar, tiba-tiba ada budak lemah jatuh dalam kolam ke dalam apa. Jadi budak mari, "Pak cik, tolong." Jadi kita tengah semaya berhenti solat, diangkat budak tu dulu. Kalau budak ni gitu dulu juga, dia mati juga lemas sebab sama-sama budak. Itu dipanggil maslahah, nak jaga nyawa orang, kita boleh berhenti sekejap. Itu contoh. Mudah nampak contoh tak? Contoh lagi, yang kita nampak lagi, orang puasa. Doktor kata, "Pak cik jangan puasa. Puasa Ramadan ni, puasa sunat tak apa lah. Tak boleh puasa Pak cik. Pak cik kena makan ubat ni pagi, tengah hari, petang. Nak buat sahur dengan buka puasa tak boleh, takut dia punya jam, takut jantung tak bergerak, mati. Maka orang ni boleh buka puasa, fa'iddatun min ayamin ukhar, boleh ditangguhkan puasa dia, ganti bila dia sembuh lepas Ramadan. Itu dia panggil contoh masyakkah yang berat. Bagi boleh tangguh lah. Ada benda-benda yang boleh tangguh, macam kita kata sini, orang yang masyakkah boleh dia. Bomba tengah duduk solat, abang bomba, ada rumah terbakar. Dia kena berhenti semaya, naik kereta dia pergi padam api dulu. Sudah padam api, dia mari solat. Itu dia panggil masyakkah yang boleh hilang nyawa, boleh rusak anggota, jadi kita boleh tangguhkan. Masyakkah yang ringan, masyakkah juga tapi ringan. Sebagai contoh, sakit jari sedikit, jari dia sakit, pening kepala, koh-koh, rasa gemetar, dan seumpamanya masalah ini tidak diambil kira kerana menunaikan kemaslahatan ibadat lebih utama. Saya sakit gigi lagi ni, habis tak puasa, sikit lah sakit gigi, tak boleh, kena puasa juga. Dalam Quran kata, "Faman kana minkum maridan", siapa dia sakit boleh buka puasa. Dia jalan sepak batu, berdarah ibu kaki, boleh buka puasa. Pasal apa boleh buka puasa? Tak boleh buka. Kenapa tak boleh buka?
Sebab masyakkah dia sikit. Kaki, puasa mulut, puasa. Itu dia panggil masyakkah yang sedikit, yang ringan. Ada juga masyakkah yang terletak di antara kategori berat dan ringan. Kategori berat dengan ringan. Apa dia berat dengan ringan ni pula? Ia harus dilihat dari segi kategori manakah yang lebih hampir. Jika lebih hampir kepada kategori yang berat, maka harus mengambil rukhsah daripadanya. Sebaliknya, jika lebih hampir kepada kategori yang ringan, maka tidak harus mengambil rukhsah. Kita kata saat ni lah, kita kata orang ni sakit, adalah rukhsah dianya sakit, tapi dia ni berat ke ringan? Doktor kata okey je, awak ni boleh puasa. Sakit kaki, kita balutlah kaki. Jadi boleh dia teruskan ibadat kerana masyakkah yang lebih sani. Baik, contoh yang paling dekatnya zaman kita lah ni, solat atas kursi. As-salatu alal karasi. Solat atas kursi ni tak ada dalam kitab lama. Jenuh kita cari, korek kitab lama, ada ke hukum solat di atas kursi? Jawabnya tidak ada. Sebab orang dulu tak maya atas kursi. Kursi ni baru mari ya. Sakat mari belah lutut ni. Lepas tu sakat mari malas sikit, capur dua. Maka kita nak tengok, orang ni boleh berdiri ke tak boleh berdiri? Oh, dia boleh berdiri. Boleh berdiri. Tapi dia tak boleh duduk. Sebab lutut dia baru belah. Takut cabut skru. Lama dia duduk, cabut. Putus lutut awal. Maka masyakkah dia di antara. Ada masyakkah, ada tak masyakkah. Jadi kita kena ambil separuh. Dia kena berdiri, kena rokok, waktu nak sujud, ketika itu baru dia cari rukhsah, dia duduk di atas kursi. Ini masa jenis pikul kursi boleh. Dia bawa kursi tu pusing pasal malam tu. Waktu nak solat buka kursi, duduk, Allahu Akbar. La, al-qiyam. Berdiri itu wajib. Jadi kita kena letak masyakkah setara mana. Kalau hak ni waktu ni kuat masyakkah, ambil rukhsah. Yang tak kuat, tak boleh ambil rukhsah. Sebab itulah bagian para jemaah sekalian, kita kena tengok kedudukan masyakkah tu. Nak boleh solat atas kursi ni, kita kena semak dulu. Tengok betul-betul ada orang solat atas kursi. Bila kita suruh duduk, boleh duduk. Sakit setara mana? Sakitlah sikit-sikit. Sakit sikit-sikit yang mana boleh? Dia pun duduk, boleh. Cuma sengit-sengit sikit, okeylah. Maknanya tak boleh bermudah-mudah meninggalkan rukun yang begitu banyak. Mana kalau dia atas kursi juga tak qiyam lagi, sujud tak atas lantai, banyak duduk, banyak rukun dia tinggal. Kita mengatakan itu masalah. Baik, kita pindah ke syarat yang kelima. Syarat yang kelima, meyakini terdapatnya kemudahan. Kita yakin ada rukhsah dalam masalah ini. Contoh, at-taisir, kemudahan dan kelonggaran adalah sebahagian maslahah yang wajib diambil kira jika mengeluarkan hukum ataupun fatwa satu-satu benda boleh buat atau boleh tinggalkan. Disebabkan itu, untuk mengaplikasikan kaedah taisir dalam fatwa, kita wajib yakin bahawa dalam sesuatu maslahah, dalam suatu masalah tersebut memang terdapat masyakkah dan kepayahan yang perlu dihalangkan daripada seorang mukallaf dengan kemudahan. Jadi kita nak halang dia daripada masyakkah, kita beri kepada dia rukhsah, beri longgar. Hal ini kerana sangkaan dan dakwaan bahawa ada atau tidak ada masyakkah ataupun taisir dalam suatu hukum yang diputuskan adalah sesuatu yang luas. Dia panggil subjektif. Mana kita tak nak ukur satu orang, kita kena tengok secara keseluruhan. Mungkin tidak semua orang merasai masyakkah tersebut, dan mungkin kemudahan yang diberikan itu terkeluar daripada batasan syarak dalam beberapa keadaan. Contoh, berkenaan hukum yang mengharuskan perbuatan melontar jamrah di Mina sebelum zuhur pada hari-hari tasyrik. Allah ni boleh katakan fenomena baru. Ramai orang melontar pagi. Sebahagian ulama bersetuju
mengatakan pengharusan itu memberikan kemudahan kepada jemaah haji. Namun ramai juga ulama kata tak boleh. Sebab Nabi tak melontar hari tasyrik, bukan hari raya. Hari raya Nabi melontar pagi. Hari raya untuk hari Jamrah Aqabah yang pertama itu Nabi melontar pagi. Dia melontar waktu duha. Untuk hari tasyrik, hari 11, 12, hari 13, Nabi lontar ba'da zawal, selepas zuhur. Dia tak lontar pagi. Maka ramai ulama katakan tak boleh kita melontar pagi kecuali pada hari raya saja. Maka tak terima. Dia kata kalau kita benarkan rukhsah pagi, nanti orang repuh pagi, masyarakat juga jadi jam juga. Sedap juga dia. Hal ini disebabkan para jemaah haji tak akan berebut-rebut pada waktu itu pula. Jadi semua jadi jam pagi pula, petang tak ada orang. Maka fatwa seperti ini menjadi khilaf di kalangan ulama. Fatwa ini sebenarnya tidaklah memberi sebarang kemudahan pada hakikatnya, tetapi memberi taisir apabila diperlukan. Karena itulah bagian kita perlu nasihat pada jemaah, jangan melontar pagi pada hari yang tidak nak pergi mana-mana. Hari 11 tak pergi mana, lontarlah tengah hari. Selepas zuhur, panas. Lepas asar, jam. Lepas isya, dia boleh lagi melontar sampai ke subuh. Kenapa kita nak ambil pagi? Masa ada. Pagi tengah hari panas, pergi malam. Jadi kita ada masa yang tidak ada khilaf. Hari nafar, hari nak balik, terpaksa kena ambil rukhsah pagi contohnya, sebab jam bas nak masuk Mekah memang sangat dahsyat. Sampai 10 jam duk atas bas nak sampai pun ada. Jadi kalau ketika itu nak ambil rukhsah, ada kelogikannya. Maka timbullah dua pandangan sini. Ada yang ambil rukhsah mengatakan boleh melontar pagi kerana masalah masyakkah tadi. Ada yang tetap mempertahankan tidak, mesti lepas zuhur walau apa terjadi. Jadi kita kata itu di antara taisir dengan berpegang at-tamassuk bil asli. Jadi ramai ulama-ulama semasa mengambil taisir dalam masalah ini. Wallahu alam. Itu contoh yang paling yang senang kita dapat, kita nampak. Banyak lagi contoh ni. Kalau main contoh saja kita tak jalan kita punya dawabit. Yang keenam, tidak timbul kerosakan atau fasad kepada kemudahan. Kita beri mudah pada orang yang menyebabkan kerusakan dalam agama. Sama ada dari segi jangka panjang, al-ma'al ataupun al-hal, jangka pendek. Maknanya nanti orang akan tengok, beres ya. Contoh, kemudahan ini wajib mengambil kira kaedah masa depan. Dia panggil qaidatul ma'al. Masa depan orang akan nampak agama ni boleh buat benda ni, sebab orang pakat buat belaka. Dan kaedah menyekat dia panggil sadduz zara'i. Tulis pelajar-pelajar yang boleh, yang pandai Arab imla, tulis sadd az-zara'i, maknanya menyekat benda yang bagi mudarat lebih besar. Kita nak sekat kepada melakukan suatu perkara yang membawa kepada kerosakan. Artinya janganlah kemudahan yang diberikan itu akan membawa kerosakan yang segera atau tertangguh, sama ada kepada orang yang berkenaan ataupun umum. Contohnya, untuk menjaga kedudukan sebahagian golongan tertentu, orang besar dia nak relax. Contohnya, nak bersalah dengan laki-laki perempuan, ataupun orang besar isteri dia tak nak tutup kepala, tak tutup aurat. Mufti pun carilah pandangan-pandangan ulama. Pendakwah selebriti yang nak takarrub, nak mendekatkan diri kepada pemerintah, pembesar, cari pandangan. Seronoklah orang besar. Maka mereka mencari hukum bagi mengharuskan bersalaman laki-laki perempuan yang asalnya bukan mahram. Jadi cari mudah. Boleh. Ulama tu kata boleh, ulama ni kata boleh, harus. Jadi akhir sekali satu fenomena bersalam. Sedangkan orang besar tu mungkin oleh kerana masyakkah bagi dia pergi negara kafir. Dia sambut dia kita kata queen,
dah kuih hak raja besar mari holo tangan kita tak sambut mengaibkan dalam majlis macam mana sambutlah sikit salah kau yang jadi masalahnya kadang-kadang orang Islam boleh terima pun tak salah. Anda tengok ramai orang besar-besar protokol dia maklum awal lagi king tak salah dengan wanita, jadi semua bila siapa jumpa dengan dia tak tangan sini sanggup okey lah. Tapi kita pergi cari fatwa pula nak suruh boleh salah, ni masalah. Akhir kali orang tengok tu pembesar salah boleh, sebelah dia tuan syekh, tuan mufti, grand mufti ada sekali tak tegur, grand mufti pun hola tangan juga. Jadi akhir kali salah laki-laki wanita akan jadi satu fenomena orang kata harus. Bahaya ke tidak? Bahaya dari sudut masa depan. Satu lagi isu hujah mengharuskan wanita tidak bertudung untuk menyelamatkan mereka yang tidak mahu memakainya. Dia kata makcik ni, saya tak panggil lah jawatan takut masalah dah. Kita kata makcik ni pembesar lah, bini orang besar. Tak tuduh ni tak apa, ada je dalam Quran wal qawa'id, baca Quran, wal qawa'idu minan nisa, wanita-wanita yang sudah tua yang tak ada kemahuan lagi nak kahwin boleh je tak tuduh. Sedap awak. Berapa baru umur makcik tu, tua-tua tu? Baru 50 lebih. Tu hamba duduk pondok ni makcik kita duduk pondok ni. Umur berapa dah nikah baru ni? 70 belarak lagi. Macam mana kata tak ada wal qawaidu minan nisa? Subjektif. Tak boleh nak ukur. Nak kata apa? Maka kena tutup. Kena tudung dia punya kepala. Jangan cari fatwa-fatwa yang mudah-mudah macam ni. Sukar. Jadi kalau kita benar fenomena satu family dia tak tudung, rakyat-rakyat orang bawah pun tak tudung juga sebab fatwa kata boleh. Satu lagi isu yang fenomena sekarang, muzik. Ulama-ulama dulu, ulama fiqh Syafi'i sendiri mengharamkan alat-alat muzik. Yang kecualinya duf, kompang itu untuk kahwin boleh. Ada ulama kata boleh. Hadis dalam Bukhari itu dikondem oleh Ibnu Hazim, Muhammad Ibn Hazim kondem. Sedangkan hadis itu sahih dalam Bukhari. Sebab kita nak bermuzik. Sekarang ni apa sudah jadi? Tak ada benda tanpa muzik. Ustaz ceramah, doa, toten, tok syekh duk ceramah, admin pakat masuk muzik. Sebab tok syekh dia membenarkan benda tu. Syekh mati, pakat duduk menyanyi di kubur. Tengok, kesan sudah berat. Sekarang ni dalam masjid sudah masuk alat-alat gendang, alat-alat muzik. Leis, sebab kondem hadis Bukhari, ambil pandangan Ibnu Hazim. Ginilah akan jadi. Ini maka kita mengatakan dengan kemudahan yang kita ada, duk ambil rukhsah, ambil longgar sangat, akhir kali cabut skru. Dia panggil ampelak, cabut skru, orang kapal panggil cabut pelunggu, tak dekat taha. Ini bahaya. Banyak lagi rupanya tajuk. Sudah. Berapa muka lagi kita dah. Baik. Demikian juga fatwa yang dikeluarkan oleh ulama di Eropah, dia panggil Majlis Ulama Eropah. Dalam menisbahkan bin atau binti kepada anak hasil zina, kepada bapa zinanya. Na'udzubillah. Kata na'udzubillah, kita minta berlindung Allah Ta'ala daripada keluarga kita terjebak dengan benda ni. Budak dua orang ni berzina. Bonyeh dah. Bonyeh dah perut. Sudah. Maka dia pun dikahwinkan. Nikah tak ada sebulan, kuat tu bi anak. Fatwa Eropah kata boleh bank pada anak dia. Dia panggil apa dia istilah orang panggil genetik apa benda. Mana memang budak ni daripada ayah dia, memang budak tu buat cuma dia tak nikah. Boleh bank. Jadi fatwa ni nak dipindahkan ke negara umat Islam. Kita mengatakan kelonggaran ini adalah untuk menyelesaikan masalah yang cukup mencemaskan mereka di sana, di Eropah. Sebab dia hidup bebas. Kita negara Islam ni negara yang ada undang-undang. Sekiranya pandangan ini disebarkan dalam masyarakat Melayu yang mula runtuh nilai-nilai keislamannya, tentulah perbuatan tersebut akan menjadi lebih parah lagi. Lah ni parah dah.
berat dah kita dah. Tapi kalau dikata fatwa ni boleh, maka akan malah nikah testing. Tahu nikah testing? Dia buat dulu, bila boleh anak, baru dia mari. Ana jumpa dengan seorang ustaz yang jaga di bahagian di hospital. Dia kata seorang budak perempuan beranak, tak ada ayah, tak kahwin. Tapi si jantan tu mari bertanggungjawab, buat mari pempoh, mari jaga. Muka keluarga tak mari dah, malu. Hak jantan tu mari. Bila ustaz ni interview budak ni, dia kata, kenapa awak buat sampai begini, kenapa tak kahwin? Dia kata, ustaz, kami minta beberapa kali nak kahwin, tidak diluluskan sebab saya kerja kecil, kerja buruh. Habis carilah tempat-tempat yang boleh kahwin. Dia kata, kami nak nyatakan kepada keluarga si buruh juga boleh dapat anak. Punya ustaz ni kata, aku kalau tak ingat ke undang-undang mahkamah, aku puk atas kepala, ambil kerusi katok atas kepala budak ni. Senang-senang je dia, macam relax ya berzina ni. Allah, tak ada. Jadi kita kata kalau dilonggarkan isu ni, banyak lagi al-ma'al, benda-benda yang akan datang banyak berat lagi. Ana mengajar satu subjek, orang panggil beli kereta dengan insurans konvensional, dengan apa ni, dengan bank konvensional yang tak ada Islami. Dalam fatwa Eropah yang tak ada bank Islam di tempat dia, darurat, orang ni tak ada rumah, tak ada kenderaan, mereka ada kelonggaran dalam masalah ni. Jadi kita kata fatwa ni di Eropah, negara yang kafir, yang tak ada bank, tapi di tempat kita boleh katakan Islamic finance, Islamic bank sudah ada. Kenapa awak pergi cari hak kafir lagi? Tak ada rukhsah. Sama juga dengan isu takaful ada, insurans konvensional ada. Kenapa mau cari konvensional? Takaful sudah ada. Jadi kita tak boleh ambil kelonggaran lagi setelah ada badil ataupun ada ganti. Jadi berdasarkan kaedah ini, mana-mana pihak tidak boleh mengeluarkan hukum dalam perkara yang boleh membawa pada terbatalnya hukum-hukum syariat kepada masyarakat, kerana ia mungkin disalahgunakan. Memang sekarang pun orang salah guna fatwa di sana, buat balik sini. Baiklah, itu contoh-contoh lah. Kalau nak bahas panjang boleh panjang lagi, tapi kita ringkas. Kita berpindah kepada syarat yang ketujuh, ad-dhabitus sabi', mengambil kira keadaan orang yang bertanya. Orang yang bertanya ni kita kena, orang yang nak jawab soalan ni kena tengok air mata orang tu, tengok dia panggil tengok mimik muka. Manusia lazimnya berbeza pegangan dalam agama, ada yang kuat bertegas atas dirinya sendiri, maka dia mencari pendapat yang lebih berat untuk diamalkan. Ada pula yang melampau dalam mencari jalan mudah dengan hukum, mencari jalan dan helah untuk mengambil amalan yang ringan dan mudah, sebahagiannya pula sederhana. Ini memang wujud manusia lagi ni. Maka seorang ahli ilmu yang mengeluarkan hukum harus peka dan memahami keadaan orang yang bertanya supaya dapat mengeluarkan hukum yang sesuai dengannya. Hal ini supaya mereka tidak terlalu longgar, fleksibel, itu akan lebih sensitif terhadap amalannya. Begitu juga sebaliknya, jangan terlalu rigid, terlalu tegas, terlalu sempit, akan lebih lunak. Mana orang keras sangat, slow sikit. Orang yang lega sangat, boleh kemas keru sikit. Ini penting dalam masalah mengenali watak orang. Selain itu, terdapat dalam kalangan manusia yang suka mengambil peluang untuk melakukan maksiat dan perkara yang haram, maka berhati-hati jika memberi kelonggaran kepada golongan ini. Puak-puak ni, dia memang dia kaki maksiat, tapi dia nak dengar ustaz kata boleh ke tak boleh. Hal ini kerana dibimbangi rukhsah itu dijadikan sebagai jalan dan alasan untuk mereka melakukan maksiat. Contohnya, seseorang yang sudah membunuh seorang Islam lain dan tidak terdapat tanda-tanda penyesalan dan keinsafan pada dirinya. Jadi dia
Dia bunuh orang, dia katok orang, tapi tak nampak menyesal pun dia. Ingat molek. Tak nampak. Maka jangan sekali-kali kita mengatakan kepadanya bahawa rahmat Allah Ta'ala luas, pintu keampunan sentiasa terbuka. Kesannya dia akan terus melakukan pembunuhan. Sebab Allah Ta'ala Ghafurur Rahim. Dia tak, orang yang tak solat mari jumpa kita. Bukan mari tanya kerana nak qada solat. Mari tanya boleh tak solat. Kita baca ayat Quran, Tuhan terima ampun, Tuhan pemaaf, Tuhan gini-gini. Akhirnya kita beres tak? Beres, terima kasih ya. Saya nanti tua-tua saya solat. Berlaku tak berlaku? Itu bahayanya kesan daripada nasihat yang kita beri salah orang. Itu berlaku. Sebaiknya dalam kali ini hendaklah dibaca kepadanya ayat-ayat Quran yang menyatakan azab dan balasan yang berat ke atas pelaku dosa itu. Bagaimana? Semoga ia dapat menakutkannya, seterusnya akan menginsafkannya daripada terus melakukan dosa tersebut. Dalam berhadapan dengan orang yang telah nampak kita jumpa pula orang lain buat maksiat tapi nampak padanya tanda-tanda penyesalan, keinsafan, dia mari tu air mata sedih, orang panggil nampak dia tu menyesal dengan perbuatan dia, bolehlah kita bercakap dengannya tentang rahmat dan pengampunan Allah. Hal ini supaya dia tidak akan terasa putus asa daripada rahmat Allah Ta'ala. Mari kita tanya, seorang ulama berhadapan dengan orang yang bertanya tentang masalahnya, diibaratkan seperti seorang doktor berhadapan dengan pesakit, maka dia berkewajipan menentukan ubat yang sesuai dengan masalah pesakit itu. Jadi orang mari tadi orang ni bunuh orang, dia mari tanya Ibnu Abbas. Ini contoh lain. Dia tanya Ibnu Abbas, halit lil qatil taubah? Orang bunuh orang ni boleh taubat ke? Ibnu Abbas kata la. Innal ladina yaqtuluna muslimin. Ada ayat. Orang yang bunuh orang ni duduk neraka. Jadi orang tanya Ibnu Abbas, "Lish Ibnu Abbas, kau kerah dalam masalah ini? Sedangkan Allah Ta'ala innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha." Allah Ta'ala tak ampun orang syirik, Allah Ta'ala ampun dosa-dosa lain. Kenapa kau keras? Ibnu Abbas kata, aku tengok di mata dia tadi memang kaki pembunuh ni. Kalau aku kata boleh taubat, dia pergi bunuh orang lagi. Tengok, kita kena tengok orang. Tengok orang ni mari. Jadi kita kena kata tak boleh. Tak boleh. No. Dosa besar ni. Neraka kalau buat. Supaya dia takut. Kalau tidak orang main-main ya dengan undang-undang Tuhan. Sebab hasil yang kita beri itu salah didikan. Sekarang ni orang bukan Islam masuk Islam, orang non Muslim masuk Islam, elok dah dia nak masuk Islam, tapi kita pula tak beri maklumat yang betul. Bila awak masuk Islam, kalau dia masuk suami isteri dah, isteri awak kena tutup aurat, sempadan aurat macam ni. Ni dak ni tak apalah asal dia masuk Islam kak. Kalau kafir dengan aku terus, kalau sudah Islam kan, insya-Allah dia orang beriman, tak ada masalah. Bini berjambur tutup aurat pun tak apa, sebab budak ni tak tahu pun tutup aurat tu wajib. Yang orang Islam pula mak mertua ke, suami ke, adik-beradik ke, tak berani tegur. Maka jadi ginilah suasana hari ni. Sebab kita tidak tegas dalam masalah. Sama juga tadi, geng-geng selebriti taubat. Ustaz-ustaz yang duduk sekali dengan dia pula taisir mudah-mudah. Kita ustaz dijemput masuk dalam TV, pengacara tak tutup aurat, tuduh kepala apa dak. Tapi kita bercakap dengan dia tersengih-sengih macamlah kita ni tak ada prinsip. Jadi akhir sekali satu fenomena, tak apa tak tutup aurat, ustaz tu okey duduk dengan pengacara, dengan sebab kita tak ada prinsip kita sendiri pun. Jadi kita kena tegur, saya boleh masuk, awak jadi pengacara, tapi awak kena tuduh waktu saya. Lepas pada tu mungkin Tuhan lah, mu rasa neraka tu sejuk, ambil kak bagi siji. Ni tak ada apa, sengih ya. Okey. Saya free masa tu. Kalau dengan awak lagi semangat nak masuk TV sebab duduk sebelah selebriti comel pula. Baik kita. Berat tak berat kita hari ni? Berat. Asatidah jangan main. Qadatul ana bila sebut masalah-masalah bercampur gaul perempuan laki-laki ni tanpa batasan zaman kita hari ni, kita cukup bimbang.
Kerana itulah saya, walau kita pergi tempat publik ramai-ramai lah, contoh lepas-lepas kuliah, pembantu kita kena ada sebelah tengok. Orang mari nak ambil gambar. Kadang-kadang perempuan mari duduk sebelah kita, tepek. Dia mari suami isteri. Suami duduk belah ni, isteri kata, no, suami sini, isteri sini. Baru betul. Apa pula duduk sebelah saya? Tapi, hak mari tu, hak ngaji dah ni. Hak tadabbur Quran dah ni. Apalagi kalau kita tengok majlis tadabbur yang dibuat sekarang ni. Bercampur laki-laki perempuan bebas. Ia mari tadabbur berjambu. Mana ayat, kenapa tak pilih ayat surah An-Nur? Ayat tentang jambu dulu sebelum nak pergi pada ayat-ayat lain. Tadabbur Quran tak ada makna kalau kita lawan dengan Quran. Rubba qari'il Quran wal Quranu yal'anuh. Kata para ulama, berapa ramai orang baca Quran, Quran duk laknat dia. Sebab dia baca Quran tapi dia tak ikut Quran, maka Quran laknat dengan hukum dia tu kat atas kepala orang tu. Kita kata ini jadi masalah. Maka itulah contoh-contoh yang kita rasa nak ambil taisir kena ada tawabit. Jangan membuatkan nasihat kita begini memberi kerosakan lebih besar. Jadi itu di antara perkara yang penting. Baiklah, ini kalau nak ceramah tajuk ni panjang pula, tapi kata orang bila kita belajar biar ada contoh. Yang ke-8, hukum taisir diberi oleh individu yang berkelayakan. Tulis sambung sikit lagi, dan warak. Layak satu, warak satu. Sekarang ni ramai orang layak sebab dia ada jawatan resmi dalam negara sebagai orang agamawan. Saya tak sebut jawatan lah, takut marah dia orang ada jawatan pula, mentah ke dia tak ada jawatan. Agamawan ada jawatan tapi dia tak ada warak, yang menyebabkan dia duk taisir kepada orang, sehingga orang mari rumah dia pun tak utak aurat, tak tegur sepatah. Kita kata lah, bagi anak makcik-makcik yang nak suruh anak mari ziarah dalam kawasan pondok kita ni, suruh anak tutup aurat. Kalau kita jumpa tak tutup aurat, kita akan tegur, nasihat depan-depan, tak marah, nasihat. Wajib dah dia masuk ke kawasan kita. Kalau kita dengan nasihat pasal malam, nyepuk demo kita, ustaz mana banyak kacau orang sini, tak, barulah kita wajib nasihat. Orang mari rumah kita pejabat agama, bagi arahan tutup aurat. Dia tahu aurat tu wajib, dia tahu. Ana duduk satu tempat depan pusat zakat, tak sebut negeri mana. Mari budak-budak perempuan dengan kereta tu, kereta pakat cari kain tudung, pinjam hak mok lah macam-macam. Kata, mek nak pergi mana? Dia kata, saya nak masuk IPT, dapat surat daripada pusat zakat, so mari ambil zakat. Dengan seluar ketat, dengan top tudung gini ambil zakat. Kita kata subhanallah, taisirnya kita dalam masalah. 2,500 bukan murah. Awak panggil, dia jemput ke pejabat agama pada hari sekian, bawa pakaian satu malam contohnya, dah kita akan bagi masa 24 jam untuk daurah. Hari yang hujung hari yang kedua, kita akan bagi 2,500 sumbangan. Ajak akhlak dulu, ajak akidah dulu, ajak ibadat dulu, ajak aurat dulu. Sebab ini duit zakat di pusat, di pejabat agama. Kalau dia main turun kereta belik tekak, mari ambil cek sengih, masuk pula selfie di pejabat agama, terima kasih. Jadi tak ada kesan dalam jiwa dia duit yang kita beri. Sebab apa? Kita bagi umpan, kita tak tarik dia punya kain pancing, tak tarik. Jadi sekarang ni pancing dah ada, dia mari untuk ke pejabat kita. Kenapa kita tak bagi daurah? Kenapa tak kerusuh pada budak-budak ni? Bagi kat satu malam, nak 2 malam takut lama, satu malam tidur sini, dah nak duduk, kita bagi daurah dia dengan akhlaknya, dengan pergaulan, ada pergaulan, ada pakaian. Kemudian oleh kerana kamu dah belajar, kamu berpegang dengan agama, ini duit untuk zakat, kami beri 1,500 ke 2,500 ke, mengikut kategori, kita katakan Allahu Akbar. Barulah kita ingat, subhanallah. Kita duduk mikir tengok, ya Allah, mujulah Allah Ta'ala tak latih aku duduk di jabatan tinggi dalam bidang agama, supaya kita tidak dipersoalkan di hadapan Allah Azza wa Jalla di akhirat esok. Lah ni pun kita takut dah. Pasal tu duduk mengajar pagi, petang, siang, malam. Ada yang mikrofon, ada waktu kita akan bercakap, ada ruang yang diberi oleh Allah Ta'ala kita bercakap. Orang nak dengar, kita dah lepas tanggungjawab. Orang dengar apa bihawa nikmat, orang tak dengar, mu dengan Tuhanmu dah dengar. Baik, kita pergi kepada yang ke-8, maknanya hukum taisir diberi oleh individu yang berkelayakan dan warak. Tambah satu lagi, kalau tidak nanya.
Dari segi ilmu dan ijtihad itu kelayakan. Bukan hanya dari segi jawatan semata-mata. Dan ada satu lagi sifat warak tu kena ada. Warak mana dia takut Tuhan, dia bimbang kawan itu juga kena ini tidak takwa kepada Allah Taala. Kata Ibnu As-Sam'ani rahimahullahu taala dalam kitab dia Qawati'ul Adillah, ulama yang mengeluarkan hukum Islam punya 3 syarat. Orang nak keluar hukum dia ada 3 syarat. Yang pertama, mampu berijtihad dalam tajuk yang dia bincangkan. Dia kena ada ilmu. Yang kedua, sempurna sifat-sifat keadilan dalam Islam, iaitu alim dan wara', beramal dan beriltizam dengan ilmunya, serta dipercayai untuk melaksanakan hak dan syarat-syarat ijtihad. Alim tapi tak wara', ini jadi masalah sekarang. Hodok cakap pelik-pelik sekarang ni tu. PhD dalam bidang tafsirul Quran. Dia kata ustazah ni agama ini PhD di universiti terkemuka dalam dunia, universiti terulung dalam dunia dalam bidang tafsir Quran, bahasa Arab fasih cair-cair. Sekali dia berceramah, tuan-tuan dan puan-puan perau lengan baju sampai ke sini, aurat satu lengan nampak. Lish, mana tafsir awak belajar? Di mana? Habis. Tuan doktor profesor ni pakar dalam bidang tasawuf. Bidang tasawuf pula cakap kok istilah tasawuf tinggi-tinggi. Tapi bila kita tengok dari sudut amalan, anak dia pun tukang anak siam pakaian, kita kata mana tasawuf. Ini yang kita takut sekarang ni. Masalah warak itu tidak ada, ilmu ada, warak hilang. Yang ketiga, bukan seorang yang bermudah-mudah dan mengambil perkara yang longgar sahaja dalam agama, iaitu dengan menjaga hak Allah dalam berhukum, dalam masa yang sama tidak mengabaikan hak orang yang bertanya. Kena ingat beberapa syarat kemudahan dalam Islam seperti yang dapat dinukilkan di sini perlu dipahami sepenuhnya. 8 syarat ni kita kena faham, barulah jadi taisir dia itu menjadi. Apa saja yang tidak memenuhi syarat-syarat adalah ditolak. Maka begitu juga kepayahan atau kesukaran yang tidak mempunyai dalil dan berlawanan dengan nas juga ditolak. Para ulama telah menjelaskan kedua-dua perkara ini adalah salah dan tidak harus mengamalkannya. Contoh masyhur dalam kitab fiqh dalam topik ini diceritakan bahawa seorang ulama yang juga murid kepada Imam Malik, orang ni alim, telah mengeluarkan fatwa ke atas seorang raja yang telah bersetubuh dengan isterinya pada siang hari Ramadan. Dalam hari Ramadan, siapa dia bersetubuh dengan isteri dia sedang berpuasa Ramadan, maka dia ada 3 pilihan. Dia kena puasa merdeka hamba, puasa 2 bulan berturut-turut, atau bagi makan 60 orang miskin. Gitu. Tapi apa jadi? Apa jadi dengan fatwa ni? Sebagai kafarahnya, raja tersebut telah ditetapkan untuk berpuasa 2 bulan berturut-turut tanpa pilihan. Tak boleh pilih, no choice, kata awak kena puasa 2 bulan turut-turut. Orang kata kenapa? Kan Nabi sebut dalam hadis Badui yang jimat dengan isteri itu 3 pilihan. Kenapa awak ambil puasa saja? Dia kata apa? Sedangkan Rasulullah SAW meletakkan susunan kafarah, tidak kifarah tu kafarah. Budak admin ni baiki habis hayat kita. Kafarah untuk kesalahan tersebut iaitu yang pertama, merdeka seorang hamba. Jika tidak mampu pula, perlu puasa 2 bulan berturut-turut. Jika tak mampu, dah memberi makan kepada 60 orang miskin. Jadi Tok Syekh ni dia kata tak boleh, puasa saja boleh. Dengan kedudukan beliau sebagai seorang raja, hanya denda ini yang dapat menggerunkannya, manakala kafarah yang lain adalah suatu yang ringan dan mudah baginya. Nak merdeka hamba dia beribu ada, hari-hari boleh merdeka. Apa nak bayar 60 orang miskin, duit dia banyak, habis puasa. Nanya katanya, nanyalah. Jadi konklusinya, hak dalam syariat ada, kenapa kita nak beratkan? Dalam syariat ada, kenapa kita nak beratkan? Ada satu cerita, dia panggil Ustaz Kambing. Nak dengar cerita Ustaz Kambing? Nak tak apa, tak saya kita berhenti. Orang pergi umrah, pergi haji,
Hak buat kesalahan dalam ihram semua kena bayar kambing. Cabut, ustaz saya mandi tadi cabut rambut, seekor kambing. Ustaz saya tadi salah pakai minyak wangi, seekor kambing. Semua kesalahan dalam ihram kambing berlaku. Sedangkan Allah Taala beri kelonggaran kepada orang yang buat kesalahan dalam ihram 3 benda. Dia 3 perkara. Sama ada kita bagi makan orang miskin, bagi kesalahan kecil lah, macam cabut rambut, salah pakai baju, salah pakai minyak wangi, potong kuku, dia boleh 3 pilihan. Seekor kambing, boleh seekor kambing, ataupun puasa 3 hari, atau bagi makan orang miskin. Boleh pilihan. Banyak beza tu. Kambing seekor berapa? Bagi makan orang miskin baru 60 rial. Kambing 300 400. Atau dia puasa lepas. Oh dia tak semua kambing belaka. Jadi orang panggil ustaz tu ustaz apa? Ustaz kambing. Pasal apa kambing? Sebab fatwa dia kambing sedangkan ada keringanan dalam syarak. Ini bahaya. Jadi benda hak boleh diberi pilihan, kita kena beri pilihan walaupun dia orang kaya. Ikut dia nak bayar ke tak bayar. Baiklah, konklusinya kesusahan yang dibina daripada fatwa ini tidak dikira dalam hukum syarak kerana berjelas bertentangan dengan nas hadis. Jadi nas syarak kata boleh pilih, tiba-tiba kita kata tak ada pilihan. Nayalah gitu. Oleh itu, kepada golongan yang ingin memperkenalkan Islam itu mudah, jangan mengabaikan garis panduan dan syarat-syarat yang telah diperjelas oleh para alim ulama supaya terus terpelihara kehebatan dan kesucian agama Islam biiznillahi azza wa jalla. Tamaklah perbincangan kita secara ringkas-ringkasnya. InsyaAllah kita akan sambung bab yang kedua, rahsia syariat. Di sebalik debu kehinaan ada kemuliaannya di sisi Allah azza wa jalla. Menarik dia punya tajuk, agak sastra sikit tak? Di sebalik debu kehinaan ada kemuliaan di sisi Allah. InsyaAllah kita sambung pada pagi Jumaat yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.